Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Cina Apek sini di Vientiane, Laos, live TikTok. Selepas 2 hari PRU, tsunami sekali lagi berlaku di Malaysia yang Apek tak sempat kembali untuk mengundi, dan juga melihat pada Titi Wangsa itu adalah tempat selamat untuk pembangkang untuk PH. Tapi selama 10 minit awal ni Apek nak rakamkan untuk post ke YouTube dan Facebook ialah tentang pengalaman Apek semasa dalam PAS dan juga dengan Anwar Ibrahim, dengan parti-parti komponen semasa Apek aktif sebagai Exco Pemuda PAS Pusat tahun 84 ke 95. Sekarang sekali lagi Anwar Ibrahim dalam kedudukan yang boleh menentukan siapa Perdana Menteri di samping beliau sebagai blok terbesar. Kalau tak silap saya, juga boleh kata Lee Kuan Yew di AP juga satu, ya, dia dalam PH itu blok terbesar bersama Amanah. Yang kedua Zahid Hamidi dalam BN, satu blok, satu legasi. Kerana BN ini yang Parti Perikatan dulu selepas 69 tukar jadi BN yang mempengaruhi atau mempelopori politik tanah air sejak itu sampai sekarang 22 tahun. Lepas tu satu perubahan mendadak 4 tahun lepas untuk 22 bulan dan berakhir, dan macam-macam tomahan dilemparkan kiri kanan. Jadi Apek yang melalui tahun 81 bersama Anwar Ibrahim, tahun 84 ke 95 bersama dengan PAS, tahun 95. 86 Apek menjadi calon lawan Daim, jadi masa tu umur 25 tahun. Jadi ada pengalaman saya kerana saya juga antara pengasas dan penggiat dalam PAS CCC, iaitu Chinese Consultative Council, atau hubungan PAS dengan masyarakat Cina masa tu. Kita sibuk berdialog. Tetapi untuk mempengaruhi orang Cina, terutama daripada Ustaz Abdul Hadi Awang, Ustaz Nakai, Yusuf Rawa, Fadil Nur dan lain-lain tuan guru, yang menegaskan bahawa PAS Islam bukan bangsa. Islam adalah fahaman, ideologi, adalah agama. Dia tak tengok kulit warna, ya, macam fahaman komunis. Semua jenis orang ada dalam komunis. Melayu pun ada, Cina pun ada, India pun ada, orang putih pun ada, orang hitam pun ada, ya. Jadi Islam ini menjangkau, melewati semua konsep bangsa, kelas. Kerana pergi haji semua orang sama. Jadi orang Cina memang tahu tentang Islam. Kerana dalam negara Cina, Islam dipanggil Hui Jiao, iaitu agama orang Hui. Dan Hui Jiao Tang ni mana tempat masjid, iaitu tempat sembahyang orang Hui. Tapi bila kita giat dalam PAS dan dialog orang Cina, kita betulkan supaya mereka tak sebut lagi Hui Jiao, tapi sebut Islam Tang. Itu antara jasa kita lah. Saya bersama Kamako dan beberapa sahabat yang berjuang di sana. Sila bagi komenan dan semua, nanti saya akan tengok selepas 10 minit, ya. Saya nak rakamkan ini untuk YouTube dan Facebook, satu ucapan khas selepas pasca pilihan raya. Saya ada tulis di Facebook tadi ialah untuk tengok pada individu, bukan pada parti. Tengok pada ustazah, bukan agama. Kerana ramai orang menunggang agama, menunggang bangsa, menunggang parti, menunggang label, ya. Tak jujur dan perjuangan lah lebih kurang. Apa yang berlaku 86 iaitu satu pertemuan sulit yang disusun oleh Anwar Ibrahim bersama Yusuf Rawa untuk pertemuan empat mata di Seri Perdana. Masa tu Yusuf Rawa diiringi, kalau tak silap saya, oleh Syed Ibrahim, peguam kita, dan juga Bendahari Agung PAS. Dia dilakukan saat tengah menuju pilihan raya umum tahun 86. Dan masa tu Mahathir baru 5 tahun berkuasa, takkanlah nak diakhirkan, dan kerana dia dah beli Anwar Ibrahim atau dah tabat meyakinkan Anwar Ibrahim untuk menyertai UMNO. Itu kesilapan paling besar menurut Suki Latif kepada saya.
Anwar sepatutnya boleh jadi Perdana Menteri tahun 86. Saya pun terkejut, macam mana boleh 86, dia baru menteri yang masih baru lagi dalam UMNO. Tak, jangan masuk UMNO. Masa tu betul tahun 81 Anwar pada kemuncaknya. Saya tahu, saya kerja dalam pejabat Anwar Ibrahim sebagai guru di Yayasan Anda. Jadi dan cukup baik Anwar Ibrahim ni, dan fitnah meliwat terhadap dia saya tak percaya kerana saya tidak ada bukti, dan saya kenal rapat dengan dia, dengan orang-orang tidur sebantal dengan dia. Saya 11 bulan bekerja dengan Anwar Ibrahim. Jadi saya tahulah kalau ada benda yang tak kena. Ini dari segi zahir, dan Islam tak benarkan kita fitnah benda-benda yang bukan-bukan, yang tak ada fakta, tak ada bukti, ya. Dan amat berat dosa dia, hukuman 100 sebat. Tak boleh bawa saksi 2 orang. Sampai sekarang tak ada 2 saksi. Ya, 2 saksi pun pengakuan adalah yang dipaksa, kan, ya, diugut, dipaksa. Jadi, tapi dosa Anwar dalam politik, bukan dosa agama, hanya Allah, ialah apabila beliau menggagalkan usaha dialog PAS dengan orang Cina. Dan Cina sokong. Dan DAP bagi amaran, awak ni berpaling daripada UMNO kepada PAS adalah seolah berpaling daripada Bumi Putra kepada Syurga Putra, konsep Islam Putra. Dia katalah, Lingkis yang risau kerana ada pendulum effect. Kerana pengundi-pengundi ini, Cina ni, dia tak kisah engkau kisiang ke, engkau siapa ke, cimpeng ke, dia akan undi cara blok. Pendulum effect. Undi cara blok bermakna sebahagian besar orang Cina ni dia ikut ketua, dan ketua mereka masa itu Dong Jiaochong, iaitu gabungan sekolah-sekolah Cina. Itu sebab isu Universiti Merdeka yang MCA tak sokong kerana perlu akur kepada bosnya UMNO dan Barisan Nasional. Orang Cina boykot habis MCA masa tu. Tapi orang Cina ni pragmatik, dia akan undi cara blok. Kalau dia tengok MCA bawa satu isu yang baik, dia akan bagi sekali ke MCA untuk dapat apa yang janji dia. Lepas tu dia alih balik kepada DAP. Jadi 86 dia nak alih kepada PAS, nak tengok janji PAS betul tak. Kalau PAS menang, PAS akan lakukan daulat Islamiah yang adil kepada orang Cina, memberikan Universiti Merdeka. Masa tu saya perjuangkan Universiti Merdeka untuk orang Cina. Bahasa dia, Nik Aziz masa tu bercakap, wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu sinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatil lil alamin, iaitu antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah kejadian langit dan bumi dan warna kulit dan lidah bahasa manusia. Demikian itu tanda-tanda kebesarannya. Dan Nik Aziz, arwah Nik Aziz masa dia beritahu bahawa sesiapa yang nak hilangkan bahasa Cina daripada orang Cina, macam hilangkan bulan daripada langit. Jadi orang Cina terpegun, terpengaruh dengan ayat Quran itu dan Tuan Guru itu, dan mau mengundi PAS. Tapi Anwar Ibrahim menyusun satu pertemuan sulit di Sri Perdana, ajak Yusuf Rawal, kerana Yusuf Rawal Presiden PAS 86 masa itu saya Exco Pondok PAS Pusat, Mustafa Ali Ketua. Jadi Yusuf Rawal ada pertalian persaudaraan sedikit dengan Mahathir. Jadi dia kata apa salah jumpa keluarga Manakan ke apa, kan. Tapi tak boleh. Masa tu saya tak tahu, dan Dong Jiaochong, gabungan sekolah Cina, saya Lim Fong Seng, panggil saya dan Kamako untuk bertemu di Dewan Perhimpunan Cina. Dia tanya, betul ke awak ni semua muzakarah dengan UMNO? Sama kita dialog, tapi sama UMNO lu muzakarah. Jadi macam seolah kamu nak kahwin, dah tunang dengan seorang perempuan, kata tunang, tapi dengan perempuan lain tu apa ni, muta'ah ke apa? Ada pertemuan sulit ke? Ya. Jadi masa tu kita tak tahu, kita nafikan ada. Saya kata pemimpin PAS ini boleh dipercayai, jangan risau. Tetapi masa dalam pertemuan Exco Pemuda PAS Pusat sebelum pilihan raya umum berlaku, saya calon lawan Daim Zainuddin di Merbuk. Masa tu saya umur 25, masih mentah lagi, tak tahu apa. Mustafa Ali beritahu kami, apa yang anda dengar sebagai berita angin adalah benar. Saya beritahu ini supaya anda tak terkejut nanti video rahsia terkeluar, klip-klip video. Masa tu belum ada internet, 86 belum, pakai VHS sajalah. Nanti dia siar ke RTN1 ke, siapa nak halang. Masa tu tak ada saluran alternatif, ya. Jadi hati saya jatuh. Masa itulah mula saya lentur daripada PAS. Yang kita sangka Hizbullah,
Ya. Tapi Anwar Ibrahim tu sanggup mengkhianati PAS. Masa tu kita anggap dia musuh, dia adalah UMNO. Tapi apabila dia cuba jatuhkan bosnya 97, bosnya kenakan dia balik, masuk penjara. Sekarang apakah dia dah bertaubat ke tidak, kita harapkan, kita tak tahu. Tapi kes liwat tu memang saya tak percaya, dan saya beri amaran fitnah. Amat berat hukuman dia. Jadi saya saksama tuan-puan, adik kakak, ada benda, saya ni perawi ni, saya jenis orang yang menyatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Walaupun saya ni perawi yang nakal. Macam Abu Hurairah mainan kucing. Okey. Jadi nakal apa? Saya berpihak pada kebenaran, bukan kemenangan. Alhamdulillah, Allahu Akbar lah nak cakap. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. KJ kalah, tak jangka kalah, dia kalah. Harap dapat jumpa dia, harap dia betulkan. Saya tak mahu dia dihalau dari KKM. Saya nak dia teruskan dalam KKM, jadi senator. Untuk betulkan, ini kisah ... ni perlu dibetulkan. Kerana dia besarlah kes tu. Kita tak boleh hidup macam MH370 dia hilang apa. You tak boleh bagi file itu tutup. Apa yang berlaku dalam hidup kamu. Kata tak kenal Tuhan, tak kenal siapa ibu bapa kamu, mesti kamu nak tahu kan. Jadi ini malam yang alam, tahu apa yang kita tak tahu amat penting dalam hidup kita. Jadi sekarang saya nak tengoklah ada apa-apa komen ke? Ada orang hantar rose. Sudahlah, ada orang kata, uish, dia panggil kita sudahlah. Awak pun sudahlah. Orang yang troll saya ni, saya tak tahulah dia diupah ke apa, tapi tiba-tiba kurang, tapi nampak ada lagi masih. Dia beli kita. Jadi dia nak kita berhentikan ni private channel kita TikTok ni. Ada orang buat tunjuk tek-tek, pergilah sana cakap sudahlah. Ada orang lain buat angannya besar, 1 MDB. Kenapa tak pergi marah dia, maki dia? Adakah awak maki dia? Tunjuk saya rekod, screenshot dan tunjuk saya rekod saudara ada mencerca, menghina calon-calon lain atau pihak-pihak lain yang terang-terang zalim. Yang ... ni. Anda sudah berapa dos dan dosa? Dosa ... ni, cucuk ni, sama macam Holocaust di Jerman. Apa yang pernah pergi negara Jerman, tak boleh sebut Hitler. Tak boleh buat itu salute Hitler. Tak boleh sebut tentang Holocaust kerana diharamkan. Orang kata oleh Bani Israel lah, diharamkan. Jangan soalkan 6 juta Yahud mati ke 3 juta ke. Ini boleh diharamkan kerana mereka betul-betul haramkan. Bila Apek sebut, contohnya TikTok Apek di ban berapa bulan di Bangkok kan, dia tunjuk pokok ganja. Kerana dia sangka saya di Malaysia, kan memang saya TikTok register di Malaysia. Tapi saya beritahu saya berada di Thailand. Akhirnya dapatlah selepas berapa bulan. Alhamdulillah. Bermakna dalam SOCMEC ni banyak orang jadi ejen lah. Ejen kepada kapitalis, kepada penjual ubat. Mereka boleh cucuk kita dengan sewenang-wenangnya. Sekarang dah berakhir era itu. Kita perlu ada penyiasatan. Apa sebenarnya dalam itu bahan yang pramatang tu? Apakah dia racun atau ubat? Kenapa dia dijadikan dengan begitu cepat oleh Bil Pagar? Diluluskan. Padahal sepatut 13 tahun satu vaksin. Saya bila baca satu vaksin tu 13 tahun, saya pun rasa okeylah. Masa tu saya mungkin dah mati. Tengok tak sampai 13 bulan, dia luluskan dan dia nak kita masukkan dalam badan kita. Dia kata, dan agamawan, mufti keluarkan fatwa. Kenapa tak peli mereka? Sudahlah awak punya agama semua. Ya? Apa dosa saya berbanding seorang mufti yang menghalalkan sesuatu bahan yang banyak subhat? Bukan dari segi ada daging babi ke, ada itu monyet ke, DNA, janin bayi ke. Bukan. Dia soal cuai. Tak periksa sesuatu. Inilah yang Apek ini lawan adat. Apek ni terpaksa kerana Allah pilih saya. Saya tak pilih untuk masuk Islam. Saya tak pilih untuk lahir. Kalau mau saya nak jadi orang Melayu, UMNO, keturunan Mak Kilau yang dikhianati oleh tali barut daripada istana. Ya, ini sejarah. Jadi ada orang bila saya sebut ni dia marah saya. Awak ni mengkhianati keturunan makilah. Allahu Akbar. Biarlah berfakta bila nak menghina orang, mengepung orang, mengantui orang, dan berteriak-teriak macam ni orang tak hormat.
akaun ni pun entah-entah palsu, fake, ya. Dan dia nak kita ban dia, tapi kita pernah tengok gambar troll tu kan, berpuluh beratus handphone depan dia tu. Memang kerja troll ini cyber warrior yang diupah. Dia masuknya skrip-skrip tertentu macam tu. Sudahlah, dia tak ada guna akal. Dia emo, dia nak naikkan emo. Itulah kita mengenai falsafah pemikiran. Dan percayalah, saya pun kadang terasa Nabi zaman dia macam mana. Sama juga. Orang baling batu kat dia, orang letak apa dah, Abu Lahab. Letak itu usus tai najis atas tengkuk dia masa dia solat ke apa ke. Jadi, seksa Bilal bin Rabah. Macam tu, orang benci. Nabi pun orang benci, Apek lagi lah. Jadi kalau Apek nak jadi macam Nabi, tak salah. Apek bukan nak tunggang agama. Apek is Apek. Karakter Apek takkan ubah. Bahasa budaya Apek, bangsa Apek yang Allah bagi tak boleh ubah. Tapi jiwa Apek, ya, Allah berikan satu, saya tak tahulah, saya nak cakap cahaya, bukan saya untuk mengakui apa-apa pun. It's not for me to claim anything lah, ya. Jadi saya cuma nak bagi perkongsian. Dan siapa nak tanya apa tentang sejarah saya, Mei 13 saya ada, umur 8 tahun, saya sebagai saksi. Jadi saya boleh cerita, saya akan cerita, orang kata apa, untuk sebagai bahan sejarah lah. Abu Hurairah perawi. Siapa lagi? Munshi Abdullah perawi. Ibn Battuta perawi. Omar Khayyam perawi. Muslim Bukhari perawi. Adakah kita soal pribadi dia? Ibn Sina, dia Syiah, dia minum arak. Ada tak orang soalkan? Tidak, kerana dia bapa Medica Britannica, dia bapa perubatan moden. Apek, bukan Apek nak minta dikenang jasa, bukan Mahathir nak diminta kenang jasa. Ini yang saya hormat tentang Mahathir. Mahathir Mohamad, Tun Mahathir Mohamad, legenda yang tak pernah ungkitkan jasa dia kepada negara. Tahu tak jasa Mahathir? Tahun 97-98 dia selamatkan kita daripada 2 malapetaka. Awak tak tahu apa 2 malapetaka itu. Tapi adakah Mahathir pernah dengar Mahathir kata, saya selamatkan awak, seperti mana Muhyiddin tu kata, saya yang bagi vaksin pula dah. Ya? Mahathir tak pernah kata saya bangunkan Malaysia, saya tukar haluan Malaysia. Ya? Mana tahu ada orang kata dia korup. Saya tak tahu. Bila kita tidak ada PNBS, Apek undi apa? Apek dah dari dulu undi pembangkang. Cuma kali ini Apek punya tempat dan waktu lari kerana baru keluar daripada pandemik palsu. Apek dapat keluar, sambung balik hubungan di Indo-China, Vietnam, Cambodia, Laos dengan Thailand. Jadi saya perlu daftar di kedutaan. Tapi masa tu saya pun tak tahu kedutaan Bangkok ke Vientiane ke Vietnam. Saya sangka rancang nak balik. Tapi di sini ada communication problem, saya tak dapat balik. Itu sajalah. Dan saya tengok Titi Wangsa ini memang jelas pembangkang besar. Majoriti dia. Tengok balik undi di sana. Jadi ada orang troll katakan, oh ya apa ni cakap lah tak undi lah. Ada orang kempen tak dapat undi. Ada orang undi tak dapat kempen. Ya? Ada orang tak setuju dengan undi. Ya? Ada orang kata, yalah sekarang awak pujilah orang yang undi. Awak ni undi siapa? Orang pula tanya kita, awak ni dos berapa? Sepatutnya berlaku adil. Betul tak? Apa lagi nak tu? Troll masih hidup. Baguslah. Bagi lari lagi. Jangan tinggalkan aku. Hanya Allah yang membalas. Ya betul. Ini amat betul. Bukan saja itu, kerana kita pun tak tahu Tun ini berdosa ke tidak. Tadi saya cerita tentang dosa Anwar Ibrahim, ya. Bukan dosa pribadi, dosa moral, tidak. Kita tak boleh judge orang begitu. Tapi kita kata dosa pada kata-kata dia, dosa politik dia, janji dia, mainan politik dia. Dan Buya Syakur kata, dosa politik bukan kriminal. Dosa politik bukan kriminal kerana Muawiyah merampas khalifah daripada Khalifah Hasan. Dan ada orang kata, bukan. Hasan serah kuasa demi perpaduan. Itu menurut satu versi. Awak tahu tak? Saya baru dengar Buya Syakur semalam ke, sehari 12 semalam, bahawa Fatimah dibunuh. Isteri Ali, anak perempuan kesayangan Nabi, dibunuh. Dihimpit di belakang pintu yang orang masuk
nak cuba bunuh Saidina Ali, suami dia. Ini menurut Buya Syakur, bukan menurut saya. Ya. Anda pergi cek balik hadis. Tapi Buya Syakur kata, hadis macam ini, hadis zaman sahabat, dipendamkan kerana tak mau ada pecah belah kalangan umat. Dan bila Fatimah meninggal dunia, menurut Buya Syakur lah, nak dikemumikan, tak ada satu orang pun bagi takziah. Ini Fatimah. Bukan ibu kita, bukan nenek moyang, Ummul Mukminin. Fatimah, anak kesayangan Nabi, suaminya Saidina Ali, ya, menantu Nabi. Bila dikatakan sahabat ke orang Islam masa itu ke cuba nak bunuh Saidina Ali, mereka mengapi-apikan emosi macam inilah. Bunuh orang ni. Orang pergi bunuh Saidina Ali. Umar Khattab dibunuh. Saidina Osman dibunuh. 4 mazhab ini dibunuh, disiksa, didir oleh khalifah sendiri pun ada. Faham tak? Kisah Imam Mahdi yang semua tak tahu. Isfahan. Ya, agama Bahai. Bahullah. Imam Mahdi lah tu. Dicap sebagai Bahai yang sesat. Tapi bila saya korek balik, saya suka korek sejarah, saudara. Saudara tak suka korek. Saudara suka belasah je. Tapi saya korek sejarah. Saya ni di sini suka mengkaji. Dan saya ambil prinsip. Jadi Buya Syakur ni antara guru prinsip saya. Dia kata, jangan pegang badan manusia. Manusia boleh khianat. Cuba bayang masa Nabi meninggal, baginda wafat sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang ziarah dia. Dan kisah Fatimah meninggal tu, masa itulah mula talqin. Talqin makna ucapan di kubur lah. Sayyidina Ali rahimallahu radhiyallahu an mengkapankan sendiri, mandikan mayat sendiri Fatimah, sepatut kira syuhada. Dan kemudian dan Sayyidina Ali bagi satu ucapan menurut riwayat Buya Syakur riwayatkan daripada hadis sahabat, menyatakan bahawa sampaikanlah pesanan aku kepada ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa semua sahabat sudah murtad. Dan Buya Syakur kata, ini sejarah sedih, tapi tidak dibangkitkan kerana tak mahu perpecahan umat lagi. Tetapi dia kata, walaupun tidak dibangkitkan, kita bukan tutup, jangan tutup sejarah kerana kita nak belajar dari sejarah. Jangan jadi macam itu. Ya, jangan taksub kepada orang. Sahabat pun, apatah lagi ulama, apatah lagi agamawan, apatah lagi yang sudah dibeli. Boleh dibeli. Datuk Ustaz Kazim Alias tu apa cerita? Dia menang kan tak tahu. Ya? Apa cerita lagi? Jadi kita kata Malik Yaumiddin. Saya akan dihisab. Saudara akan dihisab. Jangan rasa macam saya suci, awak suci ke. Apa ni membanding-bandingkan orang di depan Allah, yang Allah kata kami lebih tahu apa kamu lakukan, apa dalam hati masing-masing, yang berpahala dan akan kembali kepada kita, dan kami akan adili. Siapa lebih pengadil agung? Saudara kah ke saya? Tak ada. Saya tak ada cuba saya menyampaikan fakta. Nak mengadili Allah. Tapi apa yang saya nampak saya cerita. Apa yang saya lalui, saya cerita. Pendapat saya. Pendapat Tuan. Buya Syakur kata, jangan paksa atas orang lain. Kerana awak tidak ada masa itu. Buya Syakur yang belajar begitu banyak sejarah hitam dalam Islam ni. Dan saya pun tahu sejarah hitam dalam PAS. Sejarah hitam dalam banyak benda. Dalam Islam, amalan orang kita, khurafat, syirik, masih percaya sihir. Saya tentulah keadaan saya bila orang tanya saya, cerita saya tentang Islam, tentulah saya ambil nafas dulu, tengok dulu orang dan beri satu pendekatan yang sesuai, ya, satu tafsiran yang tepat. Kerana orang ada image, kalangan orang Cina, orang bangsa saya, dan saya wajib betulkan, bukan wajib, kita semua wajib betulkan. Tabligh bukan hanya untuk orang Melayu. Tabligh sepatutnya sampaikan satu ayat. Satu ayat tu orang Cina lah. Dia tak ada satu ayat pun. Kita macam-macam ayat. Khatam dah. Hafiz dah. Tapi sayangnya tak faham. Itu saya kena beritahu. Tafiz-tafiz ini tak fahamkan ayat. Dan bila saya duduk dalam tafiz,
Saya tanya orang Tafiz, oh dia kata ada tertib dia. Alasan. Takkan sampai begini keadaannya. Ya? Jadi bila saya tahu sejarah hitam, baru saya faham kenapa dia begitu. Sekarang kita lalui satu era, PRU 15. Welcome to our revolution. Masa revolusi Perancis, kalau duduk dalam revolusi Perancis memang kena pancung lah. Faham tak? Orang yang cipta gilotin memancung kepala orang, dia pun kena pancung. Masa Raja Louis ke-16 jadi raja, dia pancung orang seumur hidup dia, berapa puluh orang saja yang langgar raja, yang langgar undang-undang negara. Tapi masa revolusi Perancis, yang dipancung sehari lebih banyak dari sehari. Kadang-kadang terlalu banyak orang untuk dipancung, mereka masukkan dalam satu kapal, letukkan kapal bagi tenggelam, membunuh siapa-siapa yang berontak terhadap kerajaan. So sekarang yang penting kita aman, kita sejahtera. Biasa aku kata Indonesia antara paling aman. Kalau negara lain sudah hancur dengan perbezaan mazhab, perbezaan kaum, cuba mengasimilasikan orang Cina, gagal, reformasi, tapi aman. Indonesia 200 juta orang, ramai miskin. Sepatut dia sudah ganyang Malaysia masa tu. Ini sejarah, tuan-tuan. Sesiapa yang appreciate sejarah, apatah lagi falsafah, boleh follow Apek. Sila follow Apek akan load ke YouTube dan kepada Facebook. Yang tetek-tok ni, tetek-tetek ni tak payah follow Apek lah. You pergi belik lah, you pergi swipe lah ke ni tetek-tetek semua, you go on lah. Tapi Apek punya channel ni Apek nak gunakan untuk kebenaran, bukan kemenangan, bukan nak follower ramai. Apek ni bebetulan viral kerana kes meja judi, bekas gangster. Bapak saya lah, dia campur gangster, bukan bekas gangster. Dia unit semboyan tentera. Cuma dia kaki ni, kaki botol, kaki judi. Jadi dia tercampur ni geng-geng ni. Saya biasalah, saya tengok mereka bukan gangster macam kat movie. Orang gangster macam kita, Steven Chow ke Jackie Chan. Jadi bukan, gangster ni orang baik-baik. Dia penyaga. Dia jumpa, dia kautim saja. Jolo. Dia tengok muka gangster ke Jolo tu? Muka baik tu, macam baby aja. Sajat tu lagi garang. Jolo ni muka baik. Cuba takutkan dia. Dia tak jadi bertanding. Pula ya. YouTube saya, Cina Apek Redwan Un. Google saja Cina Apek Redwan Un. Dan Facebook saya akan tambahkan ini. Nanti saya akan upload ini. Jadi sekian saja. Saya hari Isnin ni balik ke Vientiane, Laos ini. Selepas bercuti, saya perlu balik bekerja. Saya perlu habiskan misi saya. Allah berikan fardu kifayah di dalam alam komputer. Tengok sekejap. Komputer. Tengok saya lama yang takut. Lama ya. Ada webcam kawan saya kat sebelah sana. Dia tengok apa ada bawa amoy. Kata ada. Alamak. Kalau kita nak buat benda jahat ni, manusia ni, Allah bagi bukan syaitan. Syaitan ni bisik aja, tapi kepandaian Allah bagi guna akal. Itu lagi satu salah faham. Orang kata ni pakai akal ni bahaya. Tak pakai akal lah bahaya. Kena guna akal dengan sebaik-baiknya. Kerana akal itu beritahu kamu siapa menyaksikan. Akal mesti beritahu punya. Takkan akan beritahu, syaitan betul lah. Tak ada. Come on lah. Awak tafakur dalam diri kamu sendiri. Awak betapa lah bila solat ni, awak betapa ni nak subuh ni kan. Sekejap lagi. Dalam 10 minit. Bila subuh, cuba awak tafakur masa sujud tu. Awak kata, aku depan Allah. Aku menyahut Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hati beritahu. Tapi Allah nak bagi akal tu beritahu. Allah nak buktikan kehebatan penciptaan dia. Allah nak buktikan salahnya syaitan. Allah ni bukan satu yang jenis mistik. Awak pergi ala-kazam jadi. Kun fayakun bukan ala-kazam. Syekh Sufi saya kata bil haq, bil alim, dan ilmu dan kebenaran. Semua saintifik, semua sunnatullah. Allah is a scientific God menurut Albert Einstein. Saya pegang itu, masa itu saya atheist. Tapi tak semestinya Albert Einstein atheist. Tak semestinya orang percaya sunnatullah. Sains mesti menang, itu pun salah faham. Sains mengkaji, yatafakkarun. Ibn Rushd kata yatafakkarun Aristotle itu ikut Al-Quran. Dia dapat mengkaitkan fourth cause, iaitu Allah menjadi tanpa mengait. Wahdatul wujud, kononnya dikait dengan Ibn Arabi. Tapi Ibn Arabi menceritakan hakikat, ilmu tasawuf hakikat. Jadi ini kesukaan Apek.
mistik. Dia bukan mistik, dia metafizika. Ya, kuantum fizik. Ada sebagainya. Sekian sajalah saya nak akhiri di sini. Nanti saya akan terlalu panjang, dia susah. Dalam Islam, ada yang lebih tinggi dari akal. Okey, saya nak betulkan itu sikit. Dia mesti ambil satu masa terasing. Saya dah beritahu. Okey, Allah pegang akal. Kerana ada ayat dia. Ini kita jangan main. Saya bukan jenis orang dia main begitu ambil saja satu prinsip. Saya akan mengkaji, saya akan memeriksa. Bukan nak menang tau, kita nak benar ya. Dan kita jaga masalah ego. Okay, ini masalah, ini dalam pemikiran. Kita sekarang tengah guna akal. Kenyataan saudara tadi dengan hormatnya menggunakan akal. Bahawa ada lagi tinggi dari akal. Hanya akal boleh beritahu itu. Jadi mana lagi tinggi? Ikut hati, mati. Ikut rasa binasa. Itu hadis kaum Melayu lah. Kita tengok Quran. Quran sebut, kenapa awak tak guna akilu? Kenapa awak tak guna akal? Masa nak humban masuk neraka itu last punya word daripada Allah. Kerana Allah tak akan kalah. Awak kata, awak zalim lah. Awak humban aku masuk neraka. Ini dialog Imam Al-Ghazali dengan Ibn Rushd. Bahawa apakah ditentukan Allah, boleh tak kita rasionalkan? Kerana Allah yang tahu. Allah ya dimantasya. Macam mana nak masuk akal? Tapi ada cara dia. Akal juga. Sekarang ni, saya dah beritahu dah dalam live lain. Sekarang ni awak hidup kan, saya hidup kan. Sekarang awak berakal tak? Berakal kan? Sekarang awak nak pilih mati ke tak? Katakan, esok kamu lakukan dosa masuk neraka. Kamu nak mati sekarang tak? Inilah saya kata guna rasional. Takkan nak mati kata saya boleh bertaubat. Tapi besok kita depan pintu neraka, kenapa awak bagi saya hidup lagi sehari tu? Aku dah jadi ahli syurga. Nampak tak? Dan Allah akan sebut ayat terakhir, kenapa awak tak gunakan akal? Jadi Al-Quran ini untuk makanan akal. Baca balik Al-Quran. Setiap ayat untuk makanan akal, bukan makanan hati. Kalau makanan hati, dia mantra saja. Allah, Al-Hayyu Qayyum. Ya, tapi itu bukan tujuan utama Al-Quran. Tujuan utama Al-Quran, ayat paling tinggi Al-Quran apa? Ayat mula-mula turun. Dan Fatihah pun ada. Tapi ayat mula turun, Iqra'. Bacalah. Untuk apa? Kerana Nabi masa tu gua di Hira, tengah tafakur, tengah berfikir, guna akal. Kenapa aku dijadikan? Lalu Allah isytiharkan tentang diri dia yang jadikan. Allah yang jadikan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ini untuk makanan akal. Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sedap dengar, tapi lagi sedap bila fikirkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah.